Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Beberapa hari ya saya tak live. Saya rasa dah hampir seminggu sebab ada masalah kesihatan ya. Ada masalah kesihatan, jadi saya terpaksa tangguh live untuk tempoh 5-6 hari. Jadi kita akan kembali seperti biasa ya. Dan ada banyak isu yang nak dibincangkan. Dan hari ini saya akan membincangkan satu perkara berhubung dengan kerjasama ya, pihak-pihak tertentu untuk pilihan raya umum ke-15. Jadi seperti mana yang saudara-saudari mungkin tahu atau ada yang tak tahu, okey. Pilihan raya dijangka berlaku pada bulan Mei atau Jun. Maknanya sebelum bulan Julai lah. Tidak mustahil bulan Mac atau April Parlimen dibubarkan. Okay? Tidak mustahil lah. Dan saya jangkakan pilihan raya kali ini tempoh kempen dia akan singkat. Okay. Jadi saudara-saudara sekarang ni, berdasarkan perkhabaran kepada saya, UMNO sebenarnya sudah putuskan untuk tidak bekerjasama dengan PPBM pada PRU 15 dan perkara ni memang dah dijangkakan. Okey. Tetapi mungkin juga memutuskan hubungan dengan PAS. Sebab kita lihat PAS ni sebenarnya retorik yang dimainkan oleh kedua-dua UMNO dengan PAS ni, saya rasa masyarakat Melayu Islam yang menaruh harapan perjuangan penyatuan ummah makin sedar bahawa apa yang saya katakan tu betul, bahawa ini sebenarnya sandiwara yang berpanjangan. Okey. Sebabnya selalu diceritakan perjuangan penyatuan ummah, tetapi yang memecahkan ummah adalah pemimpin-pemimpin yang menjaja konsep penyatuan ummah dengan bercakaran sekian lama. Tidak ada komitmen untuk mendaftarkan muafakat nasional. Dari awal lagi saya dah beritahu. Okay. Dari awal lagi saya dah beritahu perkara ni tidak akan berlaku. Akhirnya terbukti benar. Dan pelbagai, saya rasa saudara-saudari pun mengikuti perkembangan semasa dan tahu percakaran-percakarannya antara PAS dengan UMNO. Dan kemudiannya PAS pula satu kaki sebelah sini, satu kaki sebelah kanan. Kalau satu kaki itu dah masuk Perikatan Nasional, beria-ia nak kerjasama dengan PPBM. Satu kaki pula dalam UMNO, kita committed terhadap muafakat nasional. Sebenarnya dalam bahasa politik ataupun dalam realiti politik untuk pilihan raya, strategi ini hanya membuang masa. Kerana akhirnya keputusan kena dibuat juga sebab akan berlaku isu agihan kerusi. Dan kita tahu bahawa UMNO dengan PPBM ni memang confirm tidak boleh kerjasama. Malah perkara ini sudah pun diputuskan setakat mana yang saya maklum, dan majoriti pemimpin bahagian dan akal umbi itu memang tolak pun PPBM. Kalau nak putuskan hubungan sekarang pun mereka setuju. Jadi memang tak akan jadilah, ataupun kita boleh katakan bahawa kerjasama dengan PPBM ni bagi UMNO ni seolah-olah membunuh diri. Sebab apa? Memang UMNO dah kurang diterima oleh masyarakat Melayu Islam yang kian berpecah disebabkan oleh gelagat pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang kononnya nak menyatukan ummah. Ini kan pula nak bekerjasama dengan PPBM yang dibenci masyarakat, khususnya Perdana Menteri ya. Tahap kebencian yang kita boleh lihat adalah teramat tinggi. So semua ni menjadi faktor. Jadi PAS beria-ia nak kerjasama dengan PPBM. Jadi mustahil kita boleh capai satu kata sepakat berhubung dengan PRU 15 dan kerjasama-kerjasama yang mungkin berlaku selepas PRU 15. Ya, jadi PAS kena pilih PPBM atau UMNO, dan kita boleh lihat bahawa PAS dengan UMNO pun berkemungkinan amat tinggi akan putus. Okey. So, ini menyebabkan di dalam PRU 15 akan berlaku pertembungan kerusi. Sudah pasti akan berlaku banyak pertembungan kerusi PPBM dengan UMNO. Okey.
Jadi apabila berlaku pertembungan kerusi PPBM dengan UMNO, undi Melayu Islam yang dah berpecah akan berpecah teruk lagi. Okey. Dan PPBM selama ni dan UMNO selama ni belum diuji berbanding dengan satu blok kuasa ketiga. Okey. Apabila saya cerita blok kuasa ketiga, maknanya ada kuasa pertama, ada kuasa kedua. Now, oleh kerana di babak kerajaan ni kita tak boleh nak tafsirkan, nak takrifkan dengan jelas apakah perkumpulan akhir yang akan wujud. Jadi saya beri Pakatan Harapan sebagai kuasa pertama. Okay? Bukan maknanya mereka ni pertama teratas, no. Maknanya kita cuma nak beri nombor lah, 1 dengan 2 ni. Di Pakatan Harapan kuasa pertama, dan kemudian akan ada satu kuasa kedua, sama ada Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional ataupun kedua-duanya sekali. Apapun yang itu, belah-belah kerajaan ni kuasa kedua. Dan akan muncul satu blok kuasa ketiga, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, atau kemungkinan amat tinggi lah. Okay. Jadi blok kuasa ketiga ni jangka akan melibatkan barisan, pejuang dan pihak-pihak lain, atau mungkin pihak-pihak lain. Okay. Jadi apabila ada situasi sebegini, kita perlu tanya, okay, blok kuasa ketiga ni kalau dia dah wujud secara berasingan, bermaksud dia secara rasmi ingin paparkan diri dia sebagai berasingan daripada PH dan berasingan daripada BN. Mungkin dia berkawan dengan sama ada PH atau BN ke apa ke, itu berkawan tu cerita lain. Secara rasmi dia adalah satu entiti berasingan. Dan apabila dia paparkan diri dia sebagai entiti berasingan, bermaksud dia ingin memberikan satu option ketiga kepada rakyat. Okay? Dan kita dah lihat ada kegagalan-kegagalan melibatkan Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan sebagainya. Maka ini adalah satu blok yang menjadi option ketiga yang belum pernah teruji. Dan kita juga tahu di dalam kebelakangan ini, selepas PRU 14, fenomena lompat kerusi ini dan apa orang kata sogokan jawatan kuasa dan kedudukan ni paling tinggi dalam sejarah, dan ini telah menyebabkan rakyat merasa mual dan rakyat marah. Jadi dalam situasi sebegini, apabila wujud blok ni dan apabila blok ini berjanji atau melafazkan ikrar tidak akan menyertai secara rasmi PH ke PN ke selepas PRU 15, tidak kira apa keputusan pilihan raya, sudah pasti itu akan menjadi pilihan rakyat. Jadi blok kuasa ketiga ni bukannya calang-calang bloknya. Okay? Ramai yang akan tertarik dengan blok kuasa ketiga dan ini adalah satu fenomena automatik. Okay? Now, apabila berlaku situasi sebegini, kita kena tanya siapa yang akan bertanding menentang PPBM dan UMNO. Jadi sudah pastilah blok kuasa ketiga akan bertanding menentang PPBM dan UMNO. Sebab kalau kita hantar Anwar dengan PKR untuk cuba kaut undi daripada penyokong-penyokong UMNO, okay, maka PKR akan hangus. DAP tak payah cerita, Amanah pun tak payah cerita. Bila kita cerita babak siapa nak bertanding dengan PPBM dengan UMNO. Jadi jawabnya blok kuasa ketiga lah. Dia kena bertanding menentang dengan semua atau hampir semua kerusi yang ditandingi oleh PPBM dengan UMNO. Jadi dalam situasi sebegini, apabila UMNO dan PPBM bertembung dalam mana-mana kerusi, ianya akan untungkan blok kuasa ketiga yang sememangnya akan menjadi pilihan utama. Okey. Now, sebelum pilihan raya, kalau andai kata saya dah cerita dulu, kalau andai kata Muhyiddin haramkan UMNO, majoriti pemimpin bahagian akar umbi dan sebagainya akan beralih ke blok kuasa ketiga. Kalau andai kata sesuatu berlaku dan UMNO tiba-tiba berubah fikiran dan bergabung dengan PPBM, pun akan kantoi. Dan babak PPBM pula kita tak payah cerita, sebab kita tahu sebaik sahaja pejuang diumumkan,
orang dah lihat satu fenomena kuasa ketiga dan 75% atau lebih pemimpin bahagian dan juga akar umbi PPBM dah lari keluar dari parti itu. Sebenarnya parti itu ketandusan ahli dan ketandusan kepimpinan. Jadi hampir macam tak wujud. Ya, cuma lebih kepada permainan persepsi. Jadi apabila digandingkan buat pertama kali dalam sejarah satu blok kuasa ketiga dengan PPBM dengan UMNO, kesimpulannya UMNO akan parah dan PPBM akan parah. Pandang kiri kanan, memang itulah jawapan dia lah. Okay. So apa niat saya untuk membuat live ni, sedangkan beberapa perkara yang saya ceritakan ni hampir sama dengan perkara yang pernah saya ceritakan dulu sebelum saya berehat. Baik, UMNO sebenarnya, kalau korang perhati, UMNO ni dia akan mungkin muncul sebagai parti Melayu terlemah dalam sejarah, okay, pada PRU 15. Okay. PPBM akan lebih kurang hangus. Saya jangkakan bilangan kerusi yang dia akan perolehi akan jauh kurang daripada bilangan yang diperolehi pada PRU 14. Pilihan raya ni, kalau PRU 14 kita dah lihat rakyat ni dia pegang pada prinsip kerajaan bagi apa kita ambil. Dia bagi duit kita ambil, tapi kita sokong Pakatan Harapan. Maknanya ambil duit tu tapi dia akan tetap sokong kebenaran. Sentimen ni akan menjadi lebih kuat pada PRU 15. Jadi rakyat sekarang benar-benar akan lihat siapa yang mereka boleh percaya untuk menerajui kerajaan bagi tempoh 5 tahun, yang tidak akan melakukan pengkhianatan, yang tidak akan ulang kesilapan sama yang dilakukan oleh BN dulu dan sekarang ni dilakukan oleh kerajaan terkini, ya, bongkar sifat politik wang, kuasa kedudukan, politik darjat dan sebagainya. Jadi dia sudah pasti bila sentimen ini kuat, dia akan menghala ke mana-mana pihak yang berjanji tidak akan lompat masuk ke dalam PN atau PH. Okay. Now, di dalam PRU 15 ni, kalau UMNO dah tahu bahawa dia akan kena teruk, okay, maka UMNO kena lakukan sesuatu sekiranya parti itu tidak ingin tenggelam terus. Okay. Boleh, ada option. Satu-satunya sebenarnya option, ya. Dan saya cabar, ya, mana-mana pemimpin atau kepimpinan UMNO untuk buktikan bahawa saya salah. Okey. Tak apa. Saya tak akan marah, saya tak akan buat isu kalau ada mana-mana pemimpin buat live ke atau buat penulisan atau buat komen ke, kemudian dia petik apa yang saya kata, kemudian dia kritik, tak apa. Ya. I will be very mature about it. Tapi buktikan saya salah. Okay. Satu-satunya cara untuk UMNO bukan hanya kekal kedudukannya, malah mungkin boleh jelma kembali sebagai kuasa yang besar, adalah sekiranya Barisan Nasional pecah bukan hanya sekadar pecah dengan Perikatan Nasional kemudian bertanding sendiri solo, tak. Dia bergabung dengan blok kuasa ketiga dengan syarat puak kleptokrat duduk tepi. Maknanya dia juga jadi sebahagian daripada blok kuasa ketiga. Atau yang paling harus dilakukan adalah UMNO boleh lakukan mesyuarat agung tergempar dan pelawa balik Tun Dr. Mahathir Mohamad masuk ke dalam parti, dan kemudian menerusi mesyuarat tergempar tu. Ada cara, ya, untuk membenarkan Tun menerajui UMNO sebagai sebahagian daripada blok kuasa ketiga ni menuju PRU 15. Okey, kleptokrat duduk tepi. Okey, duduk tepi bukan kita suruh keluar UMNO ke apa, tapi duduk tepi. Tak payah terlibat. Sebab kita ataupun khususnya Tun ataupun secara amnya tidak ingin kerjasama dalam politik dengan kleptokrat, ya, atau kluster mahkamah atau tim A yang kini hanya tinggal sokongan beberapa ahli parlimen saja
segelintir saja lagi. Okay. Dalam situasi ini, ianya akan menjadi Pakatan Harapan lawan Blok Kuasa Ketiga, lawan Perikatan Nasional. Dan ia turut akan menguntungkan Blok Kuasa Ketiga. Okay. So ini satu cara. Bagi peminat ataupun penyokong pejuang, bukan saya kata pejuang nak tutup kedai, bukan. Ini kita cerita babak tun. Okay. So itu adalah satu-satunya option bagi UMNO. Okay. Saya cabar siapa saja, bukan sahaja pemimpin parti, tapi saya cabar khusus ni kepada pemimpin UMNO. Buktikan saya salah. Tak apa, boleh. Ya. Tapi saya juga cabar yang lain. Ya. Buktikan saya salah. Okay, so ini adalah satu-satunya cara. Tetapi cara kedua terbaik adalah dia sertai, ya, tanpa dengan kleptokrat ni duduk tepi, dia sertai kuasa ketiga. Dan kuasa-kuasa yang lain ialah PH dengan PN. Okay. Dan semua membuat, aku janji, lafaz ikrar sebelum PRU 15 bahawa, dan ketika berkempen, bahawa setiap seorang yang bertanding tidak akan sertai secara rasmi mana-mana gabungan lain selepas pilihan raya umum ke-15, tidak kira apa keputusan pilihan raya tersebut. Ya. So itulah huraian saya, pencerahan saya hari ini. Masih baru saja sembuh, ya, saya baru saja pulih, ya, daripada demam lebih kurang 6 hari, ya, sebab masalah telinga. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Dan apa yang saudara-saudari boleh lihat, selama ni saya beritahu bahawa akhirnya akan ada masalah besar PAS dengan UMNO. Benda tu menjadi PPBM dengan UMNO is impossible menjadi, ya. Rancangan Muhyiddin, seandainya itulah rancangan dia, nak gabungkan UMNO ke apa ke, nak jadi Perdana Menteri mewakili Barisan Nasional tu, semuanya dari awal lagi saya dah nampak benda ni Muhyiddin tersilap catur. Sebab dia tidak nampak perkara-perkara tertentu yang akan berlaku. Okay? Dia memang ada pencaturan yang baik, tetapi dia tidak nampak perkara-perkara tertentu yang akan berlaku, yang kini telah menjurus kepada satu tahap kebencian yang amat tinggi. Tidak kira buat PR stunt apa ke, PR stunt maksudnya mungkin buat video untuk bercakap dengan rakyat, bercakap benda-benda baik dan sebagainya. Tidak kira apa yang dilakukan, penolakan amat tinggi dan benda ni tidak boleh diubati. Okay? Ini super macam zaman BN dulu. Ha? Lepas orang dah meluat, tidak kira apa BN buat dulu, Najib keluar, dia buat video, the feel good factor dan sebagainya, orang just menolak. Baru-baru ni ada video yang dibuat, perutusan dan sebagainya, sempena Tahun Baru Cina. Apabila saya berjumpa dengan beberapa orang Cina dan bertanya, tak payah ceritalah apa yang mereka feedback kepada saya, ya, komen mereka berkenaan dengan video Muhyiddin tu, tak payah cerita, sebab benda tu pedih nak dengar. Okay? So itulah situasi dia, dan saya rasa UMNO pun dah tahu apa yang dia perlu buat. Okay? Jadi UMNO tak payah bimbang Muhyiddin nak haramkan UMNO, sebab kalau dia haramkan, pemimpin bukan kleptokrat ni masih boleh dengan blok kuasa ketiga. Okay? Ada cara dia. Ada cara dia. Yang babak pengharaman UMNO ni, apa pun undi akan beralih ke blok kuasa ketiga. Jadi itu memang hasil daripada pengharaman itu seandainya berlaku. Kalau percubaan dari dalam untuk memaksa UMNO bergabung dengan PPBM pun sama. Jadi saya rasa Muhyiddin dah jerat diri dia sendirilah. Dan lebih lama dia tarik masa
pilihan raya, lebih lama dia membuat apa jua helah ke apa ke entahlah untuk membeli masa tu, lebih meluat rakyat, dan benda ni boleh dirasakan. Saya bukan cerita media sosial saja, saya cerita di luar, orang boleh rasa dah. Orang boleh rasa. So itu sahaja yang saya nak beritahu. Dan satu komen saya, sebab saya dah lama tak live, jadi saya nak beralih ke topik lain sedikit, tetapi ini sekadar komen je, saya tak nak buat perincian lama, nanti live ini pula jadi terlalu panjang. Satu je komen saya berkenaan dengan usaha pihak-pihak tertentu dalam PPBM untuk memberitahu UMNO, kalau kita kena kerjasama supaya menghalang DAP daripada kembali ke dalam kerajaan. Sebenarnya jangan guna alasan DAP sekali lagi, sebab alasan inilah telah digunakan dalam langkah Sheraton, dan kita dah lihat hasil akhirnya adalah segala apa yang dilakukan sebenarnya bukannya ada sangkut paut dengan DAP, dan kononnya nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam tu, semua tu mengarut. Apa yang berlaku akhirnya semuanya berkisar di sekitar wang kuasa kedudukan, sogokan jawatan, politik darjat dan segala apa yang berlaku yang menjurus ke arah perpecahan Melayu Islam. Dan apa yang dikatakan pada ketika mereka dulu menentang DAP, UMNO dulu dan PAS dulu menentang DAP lah, ini disebabkan DAP statut Rom tu ada sangkut pautnya, ICERT ni ada sangkut pautnya, inilah resis dan inilah itulah resis dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang bila ada satu kenyataan resis yang dibuat oleh pemimpin DAP, saya akan menentang, tetapi akhirnya bila pegang kerajaan, segala apa perkara yang diperjuangkan itu tiba-tiba lenyap. Malah menteri yang terlibat dalam statut Rom dan ICERT kini menjadi menteri dalam Perikatan Nasional dan diterima dengan tangan terbuka oleh PAS dan UMNO. Jadi jangan guna retorik DAP lagi. Hakikatnya blok kuasa ketiga ni dia sebenarnya akan menjadi kingmaker, sama ada kingmaker ataupun sekiranya pencaturan dilakukan dengan cara yang baik, mungkin akan dapat majoriti. DAP bukan lagi akan memiliki akan berada pada satu tahap di mana dia boleh tentukan dia nak kerjasama dengan siapa untuk bentuk kerajaan. DAP tak akan jadi kingmaker. Yang akan jadi kingmaker ialah blok kuasa ketiga. Jadi tak payah nak takut-takutkan UMNO menggunakan retorik DAP, because pertama, PPBM hipokrit dalam hal ini, dan hanya menggunakan perkara itu pada hemat saya semata-mata untuk timbulkan satu sentimen anti-DAP kembali. Sebab PPBM dah tahu diri dia dah terjerat. So nak guna sentimen itu untuk menakut-nakutkan pihak-pihak tertentu dalam UMNO, benda ni tidak akan berhasil. Orang dah nampak melangkaui perkara ni, dan orang dah nampak dah kedudukan sebenar UMNO, kedudukan sebenar PAS, kedudukan sebenar PPBM, dan apa yang UMNO harus buat. Itu sahaja. So itu saya nak komen sikit lah. Jangan nak duk mengarut lah PPBM, pemimpin tertentu, bukan PPBM tapi pemimpin tertentu dalam PPBM yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saya rasa mengarut ni. Dan itu sahaja, sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letakkan, mungkin dalam sejam atau 2 jam, link kepada saluran Telegram saya dalam ruang komen. Pastikan anda sertai saluran Telegram saya, Dan sehingga kita berjumpa lagi, wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam kuasa ketiga.